Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hanim Muhili. Dan saya Ivan To. Kita saksikan paparan utama Nasional Laupan edisi 4 April. Menang GP Argentina, Khairul Idham Pawi cipta sejarah. 5 langkah diumum, majukan Mara. Pelumba Moto3 negara Khairul Idham Pawi mencipta sejarah sebagai pelumba pertama Malaysia menjuarai Grand Prix motosikal dunia apabila menang GP Argentina awal pagi tadi. Kejayaan Khairul Idham itu belum pernah dilakukan mana-mana pelumba profesional Malaysia setakat ini dan amat membanggakan seluruh rakyat Malaysia. Pelumba berusia 17 tahun dari pasukan Honda Team Asia itu mencatat masa 41 minit 35.452 saat dalam 21 pusingan di Lita Termas di Rio Hondo. Pelumba Spanyol Jorge Navarro yang mewakili pasukan Estrella Galicia Honda dan pelumba Afrika Selatan Brad Binder dari Red Bull KTM Ayo masing-masing di tempat kedua dan ketiga, ketinggalan hampir 26 saat di atas Lita basah. Seorang lagi penunggang Malaysia, Adam Norodin dan dari pasukan Drive M7 SIC Racing Team menduduki tangga ke-11 walaupun berada di kedudukan kedua sebelum terbabas di selekoh terakhir. Khairul Idham beraksi buat kali ketiga dalam Moto3. Musim lalu, Khairul disenaraikan sebagai pelumba wildcard pada MotoGP Aragon. Pelumba muda ini mencatat masa keempat terpantas dalam sesi kelayakan petak perlumbaan pada Sabtu. Namun beliau dikenakan penalti 3 grid perlumbaan kerana menunggang perlahan pada sesi latihan bebas pada Jumaat. Kemenangan ini menyaksikan Khairul Idham memungut 25 mata untuk berada di tempat keempat sementara Adam kekal di tangga ke-19 dengan 5 mata selepas pusingan kedua. Dan individu yang paling gembira dan bangga ialah bapa Khairul Idham sendiri, Pawi Omar yang selama ini sentiasa menyokong kejayaan anaknya itu. Pawi menyifatkan pencapaian Khairul menggembirakan seluruh negara dan bangga kerana impiannya untuk berdiri setanding pelumba handalan dunia tercapai. Perlumbaan malam tadi membuatkan seluruh rakyat Malaysia tersentak gembira dan saya dan bersama keluarga di rumah juga terkejut dengan berita kemenangan yang diperoleh oleh Khairul Idham. Apa-apa pun saya bersyukur kepada Allah SWT atas kejayaan ini yang dianugerahkan kepada Khairul dengan segala daya dan usaha beliau untuk berada di podium pertama pada perlumbaan malam tadi. Beliau juga berharap kejayaan anaknya itu dapat membuka mata pihak yang berkenaan untuk tampil membantu dari segi dana. Buat masa ini, Khairul bergerak secara bersendirian dan bapanya ingin melihat pergerakan karya anaknya itu diuruskan pihak yang berkaitan. Saya sebagai ayah amatlah rasa sedih dan risau akan keselamatan beliau untuk melalui segala perjalanan ke tempat berlangsungnya perlumbaan. Jadi saya berharap ada pihak-pihak yang berwajib dapat membantu saya dari segi dana untuk pengiring beliau. Kejayaan Khairul Idham Pawi di Grand Prix Argentina bukti pelumba muda di negara ini berbakat dan mampu bersaing di pesada dunia. Menurut Exco Sukan Perak, Datuk Syahrul Zaman Yahya, selain Khairul Idham, Syahrul Yuzi dan Zulfahmi juga pernah mencipta nama di peringkat antarabangsa. Datuk Syahrul Zaman mewakili Kerajaan Negeri Perak turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada Khairul Idham. Khairul Idham Pawi malam tadi, anak Perak, anak Kampung Gajah, mewakili Malaysia menunjukkan bahawa sesungguhnya pemuda kita, pelumba kita
mampu untuk bersaing di peringkat dunia. Cuma kita harus terus memberikan sokongan. Sebagai penghargaan, kerajaan negeri bersedia memberikan sokongan dan bantuan untuk Khairul Idham terus maju dalam sukan permotoran. Kerajaan negeri juga akan bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk menaik taraf infrastruktur Lita Dato' Sago di Kampung Gajah bagi melahirkan ramai pelumba muda bertaraf dunia. Baik, lagi berita kejayaan Khairul Idham dalam segmen sukan. Kita teruskan dengan perkembangan lain. Majlis Amanah Rakyat MARA akan menstrukturkan semula anak syarikat melalui penubuhan MARA Corporation Berhad dengan nilai syarikat semasa berjumlah 1.4 bilion ringgit. Ini merupakan salah satu daripada 5 pengumuman penambahbaikan yang diumumkan Perdana Menteri bersempena kewujudan ke-50 tahun MARA membangunkan kaum Melayu dan Bumiputera. Saya hendak 50 tahun yang akan datang ini, kita akan menentukan hala 7. Hala 7 yang baru, diperkemaskan, tapi rohnya dan matlamannya tidak berubah, tetap sama. Dan 50 tahun akan datang ini, saya nak beritahu bahawa MARA akan memberi tumpuan kepada 3 fokus utama. 1, pembangunan usahawan dan modal insan. 1. Ini kerana kita perlu, sebab aset pada orang Melayu Bumiputera ialah orang Melayu dan Bumiputera itu sendiri. Inilah yang kita mesti bangunkan melalui pembangunan modal insan dan keusahawanan. Kedua, pelaburan untuk penjanaan pendapatan. Ketiga, pengukuhan tanggungjawab sosial korporat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Perdana di Ibu Negara. Demi mencapai fokus 50 tahun akan datang, Perdana Menteri turut mengumumkan bahawa semua bentuk pinjaman MARA akan disatukan melalui Rural Capital Berhad yang akan menyediakan fasiliti khidmat nasihat kewangan. Selain itu, Yayasan Pelajaran MARA akan diubah kepada Yayasan MARA dengan dana terkumpul 800 juta ringgit untuk bantuan secara menyeluruh, tidak hanya untuk pendidikan sahaja. Ia termasuk bantuan untuk bencana alam dan kebajikan. Manakala bagi memperkukuh pembinaan modal insan, sebuah universiti MARA akan ditubuhkan untuk pengajian bukan teknikal. Dalam majlis tersebut juga, Perdana Menteri mengumumkan dan melancarkan penukaran nama Jalan Semarang di Chowkit, Kuala Lumpur kepada Jalan MARA. Turut hadir pada majlis itu Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. 6 lagi sekolah di Papar Sabah ditutup akibat jerebu teruk. Sekolah-sekolah terbabit ialah SMK Bogawan 2, SK Kimanis, SK Our Lady of Fatimah, SK Kelatuan, SK Tanaki dan SK Tampasak. Ia menjadikan keseluruhannya 83 sekolah ditutup di Papar, Beaufort dan Kuala Penyu. Timbalan Pengarah Pendidikan Sabah Maimunah Sahaibu berkata penutupan itu melibatkan jumlah 22,782 pelajar. Tinjauan RTM di Beaufort mendapati sekolah-sekolah yang diumum ditutup mematuhi arahan yang dikeluarkan Jabatan Pendidikan Sabah. Bagaimanapun SK Luagan, SK Karangan dan SK Swasta di Beaufort meneruskan sesi pembelajaran berikutan bacaan IPU baik di kawasan tersebut. Tinjauan di lapangan terbang terbangsa Kota Kinabalu KKIA turut mendapati semua penerbangan yang dijadualkan beroperasi seperti biasa. Turut ditutup kerana jerebu sekolah-sekolah agama negeri dan tadika kendalian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah di Beaufort, Membakut, Kimanis, Bongawan dan Papar. Arahan penutupan itu dimaklumkan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif selaku Menteri bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Saya sudah meminta pengarah Jahin untuk mengumumkan perkara ini dan sudah diambil tindakan. Jadi kita akan bercuti, sekolah-sekolah agama akan bercuti, sekolah menengah agama akan bercuti, sekolah tadika Jahin juga akan bercuti. Dan kita akan menunggu juga hasil kajian yang terbaru daripada kementerian berkenaan tentang
indeks udara kita. Dan setakat 5 petang tadi, indeks pencemaran udara IPU di Beaufort, Kuala Penyu dan Membakut masih berada pada kategori tidak sihat dengan bacaan 142. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman mengarahkan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Alam Negeri dan di peringkat daerah untuk memantau situasi semasa jerebu untuk tindakan lanjut. Saya juga telah dapat berbincang dengan Datuk Wilfred Tangau, Menteri Musti kita, supaya dia akan dapat melaksanakan pembenihan awan, iaitu cloud seeding. Dan mana sekarang ni kita akan menunggu cloud. Asal ada cloud, kita akan terus adakan cloud seeding ni. Datuk Seri Musa bercakap kepada RTM di kediaman rasmi Ketua Menteri di Kota Kinabalu. Dahulu beliau mendengar taklimat daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Jabatan Meteorologi Kota Kinabalu, Jabatan Alam Sekitar Sabah berhubung cuaca panas dan jerebu di negeri itu. Menurut beliau, jerebu di Beaufort, Kuala Penyu dan Membakut berpunca daripada kebakaran hutan Simpang Bin Suluk. Susulan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat JAS dan Jabatan Hutan dikerah melakukan penyelarasan usaha menangani kebakaran hutan terbabit. Dan ini pula perkembangan penculikan 4 rakyat Malaysia dekat Pulau Ligitan Semporna Jumaat lalu. Polis Sabah masih belum menerima sebarang panggilan daripada kumpulan yang menculik 4 rakyat Malaysia dekat Pulau Ligitan Semporna Jumaat lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rashid Harun, bagaimanapun berkata pihaknya terus melakukan siasatan terperinci untuk mengenal pasti kumpulan penculik tersebut. Setakat ini belum ada perkembangan yang positif lagi. Kita masih menunggu lagi kalau ada apa-apa perkembangan. Kalau betul itu ada meminta tebusan, dia mesti ada kumpulan yang meminta. Dalam insiden petang Jumaat lalu, 4 rakyat Malaysia dari Sarawak diculik sekumpulan 8 lelaki bersenjata ketika dalam pelayaran balik ke Tawau dari Filipina. Dalam pada itu, penemuan tongkang Anan 12 oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM di kawasan perairan Tunku Lahad Datu semalam tiada kaitan dengan insiden penculikan 4 rakyat Malaysia. Mengesahkan perkara itu, Datuk Abdul Rashid berkata langkah menunda bot tersebut diambil atas faktor keselamatan pengguna di perairan berkenaan. Eskom telah mengambil inisiatif untuk tunda balik. Pasal kalau kita biarkan dia di perairan, walaupun dia tidak ada kaitan dengan kes pertama kita tu, tetapi dia boleh membahayakan kepada pengguna-pengguna perairan. Kan? Jadi kita kena ambil inisiatif untuk tarik. Berarti Eskom telah memainkan peranan untuk tarik benda tu. Sementara itu, penduduk di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dinasihat agar tidak panik. Ketua Pegawai Eksekutif Eskom Nur Alam Khan Abdul Walid Khan sebaliknya berkata penduduk perlu terus bekerjasama rapat dengan kepimpinan Eskom untuk memastikan elemen-elemen keselamatan dapat dipertingkat. Kita minta supaya semua pihak tidak mudah melatah dan sebab Eskom sekarang pun tengah meneliti kes tersebut secara lebih lanjut lagi dan kita minta supaya warga di kawasan setempat supaya lebih berhati-hati dan juga kita sama-samalah mendoakan yang terbaik untuk negeri kita. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Dr. Haji Johar mengenai operasi Eskom dan peranannya dalam memperkasa dan memajukan Eskom dalam aspek keselamatan. Rentetan insiden penculikan di Sabah itu juga kerajaan negeri akan mengambil beberapa langkah drastik bagi mengatasi jenayah rentas sempadan di perairan negeri itu. Komitmen dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman kepada RTM di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri akan terus menjadikan aspek menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan negara sebagai tanggungjawab utama. Kita telah membincangkan langkah-langkah yang harus kita ambil
untuk menangani masalah berkenaan dengan penculikan ini, dan saya akan bawa perkara ini ke Masyarakat Kabinet pada hari Rabu ini, dan selepas itu baru kita membuat pengumuman apakah langkah yang harus kita ambil untuk memastikan perkara-perkara ini tidak akan berlaku lagi. Ini akan kita lakukan seberapa cepat yang boleh. Beliau sebelum itu mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negeri bersama-sama pegawai tertinggi Keselamatan Sabah mengenai perkembangan terkini kes penculikan tersebut. Mesyuarat diadakan di kediaman rasmi Ketua Menteri di Srigaya, Kota Kinabalu. Malaysia bukan kuasa nuklear dunia, namun pada sidang kemuncak keselamatan nuklear NSS kali ke-6 di Washington DC, Malaysia menyatakan komitmen teguh untuk bersama-sama masyarakat dunia membendung ancaman pengganas nuklear. Di samping itu, beberapa isu keselamatan dua hala dan global turut dibincangkan dalam pertemuan peringkat tinggi pada lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri ke Amerika Syarikat. Laporan Wan Lokman Muhammad Fisul. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, ancaman nuklear kini terarah kepada faktor utama iaitu kekhawatiran senjata pemusnah itu jatuh ke tangan pengganas manakala rampasan bahan-bahan nuklear dilakukan oleh pengganas. Selama 6 tahun menyertai NSS, Malaysia telah mengambil pendekatan selari dengan kehendak agensi atom antarabangsa IAEA dalam mematuhi standard ditetapkan. Dan di samping itu kita sebagai sebuah negara yang komited di dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, sama ada penyertaan di dalam IAEA atau lain-lain organisasi, kita akan terus memberikan sumbangan dan memberikan kesinambungan kerjasama. Manakala dalam siri lawatan kerja ini juga isu pengecualian visa Amerika Syarikat yang telah diusahakan kerajaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini bakal membuahkan hasil apabila dijangka pada pertengahan tahun 2018 rakyat Malaysia akan menikmati program pengecualian visa tersebut. Lawatan kerja ini dilihat penting kerana pertemuan yang diadakan di peringkat pegawai kanan keselamatan ini suatu yang jarang berlaku. Daripada isu militan asing di Malaysia dan juga pertukaran maklumat risikan kepada tawaran kerjasama keselamatan kedua pihak memberi petanda bahawa hubungan erat kedua negara berada di tahap terbaik. Dan ini penting kerana memang di Amerika Syarikat ini nama Malaysia ini agak tinggi dari segi sebagai sebuah negara, walaupun masih di kalangan negara yang membangun, tetapi begitu kehadapan berbanding dari segi pembangunan ekonomi berbanding dengan negara-negara lain. Ya. Justru jika dinilai sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia telah mengorak langkah lebih proaktif dan dipandang tinggi di peringkat antarabangsa dalam usaha memerangi pengganas nuklear, juga kegiatan militan Daesh sebagai bukti sebuah negara Islam contoh kepada yang lain. Sepanjang lawatan kerja selama 7 hari ini dilihat signifikan ketika isu keselamatan global terus menjadi perbincangan utama di seluruh dunia untuk ditangani bersama. Daripada komitmen kerjasama bahan nuklear di persidangan kemuncak keselamatan nuklear hinggalah pertemuan dengan pegawai tertinggi keselamatan Amerika Syarikat, bagaimana usaha deradikalisasi Malaysia berjaya dan boleh dijadikan contoh kepada banyak negara. Bukti bahawa tindakan Malaysia berada di landasan tepat memerangi keganasan. Dari Washington DC, Wan Lokman Muhammad Fisul dan juru kamera Wan Ahmad Dasuki, Wan Abdul Hamid melaporkan untuk TV1. 43 pelajar dan seorang guru sekolah menengah sains tapah keracunan makanan selepas minum malam di Dewan Makan Asrama pada Sabtu lalu. Daripada jumlah itu, 33 pelajar terdiri daripada 22 lelaki dan 11 orang perempuan dimasukkan ke hospital tapah pagi semalam. Roti jala dan kari ayam tercemar dipercayai punca mereka mengalami cirit beret, muntah serta pening. Exco Kesihatan Perak Datuk Dr. Mahan Sun memandang serius kejadian itu kerana ia kes kedua yang berlaku di sekolah sama. Pernah terjadi di sekolah ini pada tahun 2013 dan caterer pada waktu telah tidak disambung kontrak. Jadi malangnya
kejadian sebegini telah berulang di sini. Beliau yang turut berlawat ke kantin asrama sekolah berkenaan mendapati terdapat beberapa kelemahan pada tempat penyimpanan dan penyediaan makanan. Seorang pelajar mendakwa dia mula mengalami cerit-berit pagi semalam. Waktu malam, siapa makan roti jala? Kuah kari je rasanya. Tak rasa sakit. Lepas tu malam, pagi tu baru rasa macam sakit perut, cerit-berit macam tu lah. Seorang pelajar institusi pengajian tinggi berusia 19 tahun antara dua individu yang ditahan mengedar dadah di tempat letak kereta sebuah restoran di Banting, Great Jumaat lalu turut dirampas 1.8 kg dadah jenis heroin. Seorang lagi suspek berumur 33 tahun ditahan hasil risikan 3 bulan pihak polis. Dan disyaki dadah ini adalah untuk pasaran di kawasan Greek, Baling dan Lenggong. Suspek diriman selama 7 hari untuk syaitan lanjut oleh pihak polis. Turut disita sebuah kereta dan wang tunai bernilai RM2,000. Kedua-dua suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 Biata Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati mandatori. Sebelum ke laporan sesi soal jawab, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim ketika ditemui di luar Dewan Rakyat mengesahkan sehingga tengah hari tadi tiada bot nelayan asing ditemui di kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE negara. Perkembangan itu berdasarkan pemantauan daripada 3 kapal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan pesawat Bombardier. Jadi hari ini kita telah membuat kawalan sepenuhnya dan tidak ada nampakkan lagi. Dan Bombardier juga telah terbang dan kita akan dapat laporan dari masa ke semasa. Jadi saya beritahu laporan sehingga pukul 12 tengah hari. Apa-apa pergerakan yang berlaku di sana, kena dia ni dynamic, you know. Orang tangkap ikan ni, dia tangkap ikan, dia balik. Jadi sekarang ni untuk hari ini kita semua clear dan aset kita berada di semua lokasi yang sewajarnya. Termasuk juga agensi lain. APMM dan agensi berkaitan akan meneruskan pemantauan bagi memastikan perairan negara bebas daripada pencerobohan bot dan kapal nelayan asing. Pada 24 Mac lalu, Datuk Seri Dr. Shahidan mendedahkan kira-kira 100 bot dan kapal dari China dikesan menceroboh perairan negara dekat Beting Patinggi Ali di Laut China Selatan. Beliau berkata ekoran pencerobohan itu, kerajaan telah mengerahkan aset APMM untuk memantau keadaan di kawasan berkenaan. Sebelum ini, kapal peronda APMM KD Adil juga dilaporkan mengalami kerosakan akibat dilanggar bot nelayan dalam cubaan melarikan diri selepas diusir. Majlis Amanah Rakyat MARA tidak akan mengurangkan jumlah tajaan pelajarnya. Bagaimanapun ia akan menjalankan kajian dan dasar baharu bagi memilih negara alternatif untuk menaja pelajar-pelajarnya berikutan keadaan ekonomi negara ketika ini. Antara langkah yang diambil termasuk mewujudkan program pendidikan bersama antara Institut Pendidikan MARA, IPMA, juga Institut Pengajian Tinggi Dalam dan Luar Negara. Pelajar tajaan MARA juga bakal menuntut dalam negara selama 2,5 tahun sebelum dihantar ke luar negara untuk melanjutkan pengajian masing-masing. Dahulunya pelajar-pelajar akan dihantar terus ke luar negara untuk mengikuti pengajian sepenuh masa di sana. Bagi pelajar menghadapi kekangan keadaan ekonomi semasa, pelajar-pelajar akan membuat persediaan di dalam negara selama 2,5 tahun dan seterusnya di universiti luar negara yang terpilih bagi program ijazah sarjana muda. Penghantaran pelajar ke negara barat seperti United Kingdom dikurangkan, sebaliknya pelajar akan dihantar ke negara seperti India serta Rusia berikutan kos sara hidup lebih rendah.
Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong mengakui galakan kepada syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk membawa balik hasil ekspor dalam mata wang asing antara langkah yang dilaksana dalam menstabilkan nilai ringgit. Selain itu, aliran keluar dana dihadkan. Malah kerajaan turut memperkenalkan langkah proaktif yang dicadangkan Jawatan Kuasa Khas Ekonomi yang ditubuhkan Ogos tahun lalu. Pelaksanaan cadangan yang diutarakan Majlis Eksport Negara NEC juga akan disegerakan. Kerajaan juga telah berkomunikasi serta mengadakan pertemuan dengan penganalisa, pelabur dan agensi penarafan antarabangsa telah dipertingkat bagi mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Pada mulanya, terdapat salah tanggapan bahawa Malaysia sangat terdedah kepada kesan penurunan harga komoditi. Melalui perbincangan dan interaksi yang aktif, kerajaan telah menjelaskan bahawa ekonomi Malaysia telah ditransformasikan untuk menjadi lebih pelbagai dan tidak terlalu bergantung kepada sektor komoditi. Sektor komoditi kini hanya menyumbang sebanyak 18% daripada KDNK Malaysia, manakala hasil minyak pula hanya menyumbang kira-kira 22% daripada sumber hasil kerajaan pada tahun 2015. Berdasarkan sumber pertumbuhan dan hasil kerajaan yang lebih pelbagai, negara masih dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang positif dan antara tertinggi di rantau ini. Datuk Chua turut menarik perhatian Dewan dengan menjelaskan bahawa ringgit telah kembali menambah nilai berbanding kebanyakan wang asing. Sejak Januari lalu, ia mengalami pertambahan nilai sebanyak 10% berbanding dolar Amerika, manakala untuk mata wang serantau, ringgit menambah nilai antara 5 hingga 9.9%. Kuasa persaingan syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS bakal ditingkatkan menjelang pelaksanaan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA dalam tempoh 2 tahun lagi. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengulangi komitmen kerajaan untuk berusaha meningkatkan keupayaan PKS dalam menjadi syarikat pengeksport negara. Timbalan Menteri Datuk Ahmad Maslan memberitahu Malaysia kini mempunyai 16,655 syarikat pengeksport dengan hanya 30% sahaja dimiliki Bumiputra. Selebihnya 66% syarikat adalah milik bukan Bumiputra dan 3.9% lagi milik syarikat asing. Apabila kita menyebut PKS, perusahaan kecil sederhana SME, jumlahnya ada lebih kurang 645,000 syarikat. Pengekspor cuma 16,655. Ya. Jadi 645,000 syarikat PKS Malaysia itu kita perlu latih mereka dan mengukuhkan mereka untuk menjadi syarikat-syarikat pengekspor, dan senarai 8 yang saya sebut tadi itu antara program, dan kita akan terus meningkatkan program-program bukan hanya oleh Matret dan MITI tetapi tentunya oleh kementerian-kementerian yang lain secara bersepadu di bawah konsep NBOS National Blue Ocean Strategy ini. Terima kasih. Mengulas lanjut, beliau berkata Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matret turut bertanggungjawab membantu PKS. Matret bakal melaksanakan 150 program pembangunan keusahawanan Bumiputra dalam meningkatkan tahap penglibatan golongan Bumiputra dalam industri tersebut. Soalan berkaitan isu berkenaan dikemukakan Wakil BN Jelebu Datuk Zainuddin Ismail. Felcra Berhad dan Rizda merancang untuk membina masing-masing 2,000 unit rumah dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 RMK 11. Untuk tempoh 2016 hingga 2017, Felcra Berhad dijangka membina 1,381 unit rumah bina negara kepada warga peserta Felcra Berhad di seluruh negara berdasarkan permintaan serta keperluan peserta. Manakala bagi Rizda pula, rumah itu dibina kepada generasi kedua pekebun-pekebun kecil di bawah Rizda, bagaimanapun masih di bawah peringkat penyelarasan. 1,300 lebih permohonan. Namun demikian, pihak Rizda masih di dalam peringkat pelarasan bagi menentukan peserta yang layak. Ini bermakna kita akan buat di bawah Felcra terlebih dahulu. Manakala pecahan yang saya bagi maklumat di sini, RBN yang akan dibina oleh Felcra
untuk tahun 2016 dan juga tahun 2017 adalah seperti berikut. Di Pahang 216 buah rumah ataupun 216 unit. Di Sabah 123, Pahang 140, 150 di Perak, Negeri Sembilan 94, Terengganu 72, Johor 150, Pahang 230, Melaka 106 dan Kedah 100 yang berjumlah 1,381 unit yang akan kita bina. Jenis rumah berkenaan yang akan dibina Felcra Berhad adalah jenis banglo, berkembar dan teres mengikut kesesuaian saiz lot tapak. Manakala Rizda pula akan membina rumah jenis banglo dan teres. Datuk Ahmad Jazlan menjawab soalan asal Wakil BN Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Malaysia menawarkan potensi yang luas kepada syarikat multinasional dari Amerika Syarikat mengembangkan pasaran mereka ke ASEAN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata jumlah pelaburan di sektor pertahanan iaitu $1 bilion Amerika boleh dikembangkan melalui dasar pelaburan yang lebih berdaya saing. Potensi yang ditawarkan kepada syarikat multinasional dari Amerika Syarikat dan beberapa negara luar itu disyorkan semasa pertemuan bersama pemain-pemain industri di Washington DC. Malaysia telah menawarkan agar pemain-pemain industri ini yang kebanyakannya berada di tahap MNC atau Multinational Corporation bukan saja memperkukuhkan tapak pelaburan mereka di Malaysia tetapi menggunakan Malaysia sebagai suatu wahana untuk mereka memperkembangkan sayap perdagangan dan pemasaran mereka untuk pasaran ASEAN. Dalam pada itu, Ketua Eksekutif Blenheim Capital Services Limited, Grant Rogan berkata, ekonomi Malaysia kekal kukuh dengan langkah-langkah proaktif yang diambil kerajaan. But yet, if you take a look at a 5% growth in GDP that you're talking about, and with the markets, and you take a look at the rating agencies and their position on Malaysia from an investment grade perspective, still staying steady. With all the turbulence going on within the region itself. You've got geopolitical issues, you've got fiscal issues, and yet you still remain very, very strong. I mean, we as a company look at Malaysia in a very proactive way. We see great potential in growth. You have a dynamic, far-reaching government, I think, in terms of vision with your economic transition plan, where you want to be by 2020. The legislation is very proactive in terms of business. The dynamics are there. You're the largest single market in terms of Islamic finance of the world. Blenheim Capital akan melancarkan 2 buah satelit komunikasi pada 2018 yang akan meningkatkan keupayaan pemantauan pengawasan keselamatan dan cyber Malaysia. Badan multilateral seperti Dana Keuangan Antarabangsa IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia ADB dan kumpulan negara G20 perlu fokus dalam memantau dan memberi cadangan penstrukturan terhadap persekitaran ekonomi mencabar. Langkah ini perlu dilaksanakan segera bagi menangani krisis ekonomi global daripada berterusan. Dalam satu kenyataan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Nazlah berkata tumpuan perlu ke arah mencari penyelesaian terhadap masalah ekonomi bagi memastikan ia seimbang. Jelas beliau, krisis ekonomi global telah berlaku lebih 8 tahun. Cadangan itu telah dibawa dalam Mesyuarat Menteri Keuangan ASEAN ke-20 selama 2 hari yang berakhir semalam di Laos. Mesyuarat menjurus kepada perbincangan dan perkongsian idea mengenai langkah pembangunan ekonomi serantau dan perkongsian kekayaan. Posted Holdings Berhad akan memberi tumpuan untuk mengurangkan kadar hutang syarikat menerusi kombinasi cadangan terbitan hak dan pelupusan aset. Timbalan Pengerusi dan Pengarah Urusan Kumpulannya, Tan Sri Lodin Wak Kamarudin berkata, langkah tersebut menyumbang RM1.5 bilion ke dalam operasi syarikat. Cadangan terbitan hak melibatkan penerbitan lebih 413 juta saham baru bernilai 50 sen
yang dijangka menyumbang 1 bilion kepada syarikat. Manakala pelupusan 3 kepentingan syarikat tersebut bakal menjana pulangan 500 juta ringgit. Priority area being given by the board, by management. The exercise of the right issue exercise is basically partly to cater for that for that plan, and of course we are also in the process of disposing some of our non-core assets, such as our quarry land in the Cukulai in the Johor, where we are in the process of selling several parcels of land and generating some good profit from the disposal. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015, syarikat tersebut mencatatkan untung sebelum cukai 269 juta ringgit dengan hasil berjumlah 8.7 bilion ringgit. Segmen Sukan malam ini bersama Rizal Sabini. Silakan Rizal. Kejayaan Khairul Idham Pawi beri nafas baru kepada pelumba-pelumba muda negara. Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia pertama kali perkenal Anugerah Sibel 13 April ini. Terima kasih Ivan dan Hanim. Assalamualaikum. Sukan saya mulakan dengan perkembangan sukan permotoran. Sukan permotoran negara terutama perlumbaan motosikal melonjak ke aras lebih tinggi hasil kejayaan pelumba muda berusia 17 tahun Khairul Idham Pawi merangkul kejuaraan MotoGP Argentina. Kejayaan Khairul Idham Pawi itu adalah satu kebanggaan buat sukan permotoran negara ketika sukan lain mulai merudum. Ia seakan memberi nafas baru kepada pelumba-pelumba muda negara untuk berani ke depan beraksi di pentas antarabangsa. Khairul Idham yang beraksi buat kali ketiga dalam saingan Moto3 mencatat masa 41 minit 35.452 saat dalam 21 pusingan di Litar Termas de Rio Hondo. Walaupun tertekan selepas dikenakan penalti kerana menunggang perlahan semasa sesi latihan bebas pada Jumaat, Idham bangkit untuk memberikan saingan terbaik pada perlumbaan sebenar. Pelumba Honda Tim Asia asal Kampung Gajah Perak ini memungut 25 mata untuk berada di tempat keempat keseluruhan. Kejayaan Idham turut disaksikan keluarganya yang dianggap sebagai satu sejarah penting. Kejayaan anak muda ini turut mendapat pujian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidi serta Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Kejayaan Idham itu telah meniup semangat rakan senegara Adam Noordin untuk turut melakar kejayaan. Adam dari pasukan Drive M7 SIC hampir menemani Idham di pentas podium namun mengalami kemalangan ketika bersaing dengan pemenang tempat kedua Jorge Navarro di akhir perlumbaan. Dengan kesakitan di kaki, Adam tetap menolak motosikalnya ke garisan penamat untuk menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-11. Saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rakyat Malaysia sebab banyak membantu dan sentiasa support saya daripada mula sampai sekarang tidak putus asa dan mendoakan saya sehingga sekarang tanpa kamu semua mungkin saya tidak ada berada di sini. So saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana tidak putus asa kepada saya. Doakan yang terbaik untuk saya pada race akan datang dan saya akan cuba yang terbaik untuk race seterusnya. Terima kasih. Adam kekal di tangga ke-19 dengan 5 mata selepas 2 pusingan. Kedua-dua pelumba negara ini menjanjikan kejayaan lebih baik pada pusingan ketiga di Litar, Texas, Tengah Amerika Syarikat 10 April ini. Bekas pelumba MotoGP Malaysia Syahrul Yuzi Ahmad Zaini turut berasa bangga kerana selepas hampir 700 perlumbaan, baru kini beliau dapat mendengar lagu Negaraku berkumandang di pentas MotoGP.
Selain melahirkan perasaan bangga terhadap pencapaian bersejarah itu, Syahrul Yuzi turut menyifatkan kejayaan tersebut adalah hasil komitmen tinggi Idham dan bapanya, Pawi Omar. Dia memang seorang pelumba yang betul-betul lahir daripada persendirian dan family dia yang banyak mengorbankan masa dan wang ringgit lah untuk kejayaan Khairul Idham ni, dan saya cukup respect dengan ayah dia, Abang Pawi ni. Dalam masa yang sama, orang kata kejayaan, pengorbanan yang telah diberikan selama Khairul Idham, bersama Khairul Idham ni, anak dia, dan orang kata sekarang ni telah membuahkan satu hasil, maksud saya hasil dia kejayaan. Yuzi juga berbangga dengan pencapaian pelumba kedua negara Adam Noruddin yang menduduki tangga ke-11 walaupun terbabit dalam kemalangan di selekoh akhir pusingan. Beliau mengharapkan Adam tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mencatat kejayaan pada perlumbaan akan datang. Menjelang aksi badminton terbuka Malaysia esok, selepas pamer aksi long lay di terbuka India dan All England, pemain badminton nombor 1 negara Datuk Lee Chong Wei optimis untuk raih kejuaraan di tanah airnya sendiri. Laporannya bersama Siti Aisyah Basli. Lee Chong Wei bagaimanapun mengakui gelanggang di Stadium Melawati Shah Alam sedikit sukar berbanding Stadium Putra kerana gangguan angin yang kuat. Namun, ia bukanlah masalah besar baginya kerana menganggap persediaan diri lebih penting. Pemain yang berasal dari Pulau Pinang itu yakin akan menjulang kejuaraan kali ke-11 terbuka Malaysia setelah gagal melakukannya tahun lalu ketika Chen Long muncul juara. Chong Wei tidak beraksi tahun lalu kerana menjalani penggantungan susulan kes doping. Yang penting itu sebelum Olimpik kita akan dapat confident lah. Yang penting itu confident balik. Because saya tahu these dua tournament bukan main yang terbaik. Saya rasa bukan coach saja. Saya rasa main orang risau preparation untuk Olimpik. Tapi saya harap selalu masa Olimpik selalu saya akan menang Maya tournament yang sebelum pergi Olimpik. Tapi mungkin di beberapa tournament ini akan kalah dan saya tahu apa yang saya kalah di beberapa match ini. Tapi yang penting itu saya akan refresh balik dan akan cuba yang terbaik untuk home ground Malaysia Open tahun ini. Chong Wei bakal memulakan aksi pusingan pertama menentang Wei Nan pada Rabu. Pemain berusia 33 tahun itu diletakkan selaku pilihan kedua kejohanan. Dalam perkembangan berasingan, pemain perseorangan negara Chong Wei Feng sudah lama memikirkan untuk meninggalkan BAM akibat gagal ke Olimpik. Bagaimanapun, Wei Feng masih memikirkan kelab profesional paling sesuai untuk disertai Mei nanti kerana belum ada kata putus mengenainya. Actually, perancangan yang bukan last minute lah. Dari tahun lepas saya pun ada cakap kalau saya tak qualify for Olympics, saya mungkin akan buat sikit perubahan lah dalam karier saya lah. Saya akan main klub lah, tapi masih dalam perbincangan. Pada terbuka Malaysia, Wei Feng akan beraksi pada pusingan kelayakan menentang pemain Jepun Kenichi Tago dan berharap dapat hasilkan keputusan positif. Tugas terakhirnya sebelum meninggalkan BAM nanti adalah kejohanan terbuka Singapura pada pertengahan April. Dalam pada itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM sudah pun bersedia sepenuhnya untuk kejohanan badminton terbuka Malaysia tahun ini. Biarpun menukar venue kejohanan ke Stadium Melawati Shah Alam, pengurus besarnya Lawrence Chew yakin perubahan venue ini akan dapat menarik lebih ramai penyokong tempatan. Walaupun venue baharu tidak berada pada tahap terbaik, beberapa masalah kecil seperti bumbung stadium bocor, BAM berharap cuaca baik sepanjang kejohanan berlangsung. Mereka sudah dibaikikan. Harap-harap kita tidak akan dapat hujan yang lebat. Kalau hujan lebat kan, mungkin akan ada lagi kebocoran. Tapi sekarang sudah dibaiki. Stadium Melawati Shah Alam berkapasiti 11,000 tempat duduk. Kejohanan terbuka Malaysia bakal bermula esok sehingga 10 April. Setelah sekian lama kejohanan badminton terbuka Malaysia diadakan di Bukit Jalil, venue kejohanan ini diubah ke Shah Alam. Adakah Stadium Melawati dapat menarik lebih ramai penonton, terutama penyokong dari sekitar Shah Alam untuk menyaksikan kejohanan ini? Ataupun apakah Stadium Melawati ini dapat memberikan tuah lebih baik kepada pemain-pemain negara? Sama-sama kita saksikan. Aisyah Basli untuk Sukan TV1.
Susulan kemalangan yang menimpa pemain golf profesional negara Syahban Husin, Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKEB tampil menawarkan bantuan kepada keluarga Syahban bagi meringankan beban yang ditanggung. Pengerusinya Datuk Malik Noor menjelaskan pihaknya sedia menawarkan pelbagai bentuk bantuan termasuk mencarikan kerja yang sesuai buat Syahban sebaik saja beliau pulih dari kecederaannya. Kita akan bantu seberapa daya yang sebenarnya kita boleh, dan bini dia ada mengatakan dia bimbang mungkin siapa yang akan lepas dia kehilangan anggota sebelah ni, macam mana pekerjaan ni. Tak ada, YAKEB akan membantu dia, akan mencarikan, kita berjanji akan mencarikan kerja untuk dia sebagai apa-apa yang sesuai dengan keadaan dia lah. Selain itu, YAKEB juga akan sentiasa membantu dari segi pemulihan mental dan fizikal selain memantau perkembangan Syahban. Datuk Malik ditemui selepas melawat Syahban di Ward 7 Ortopedik Hospital Kuala Lumpur. Sementara itu, keadaan Syahban semakin stabil namun masih lemah selepas menjalani pembedahan memotong kaki kirinya. Dia juga berada dalam keadaan separuh sedar kesan bantuan ubat dan bius. Dia kini di bawah pengawasan rapi Dr. Pakar HKL dan akan dipindahkan ke ward yang lebih selesa untuk proses pemulihan. Anugerah Kewartawanan Sukan Persatuan Penulis-Penulis Sukan SAM 100 Plus kali ke-7 kembali lagi. Menurut Presidennya Ahmad Khawari Issa, uniknya tahun ini selain mata tertumpu kepada anugerah atlet terbaik, turut diperkenalkan anugerah utama, anugerah Sibyl bagi mengiktiraf mereka yang cemerlang dalam bidang penulisan sukan tanah air. Bercakap pada sidang media di Petaling Jaya, Khawari menjelaskan anugerah tersebut diwujudkan bersempena nama Presiden SAM pertama, Norman Sibyl. Penerima anugerah bakal membawa pulang trofi khas berserta wang tunai RM7,000. Jadi kita mahu satu anugerah yang kalau pemenangnya akan berasa bangga. Dia telah mencapai tahap pencapaian yang tertinggi dalam kewartawanan sukan negara, dan siapa lagi yang terbaik untuk kami memberi penghormatan itu kalau bukan kepada Presiden pertama Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, itu Norman Sibyl. Norman Sibyl ni adalah antara pengasas di mana kalau menjadi antara kelompok 38 wartawan sukan yang mengadakan mesyuarat pertama untuk membentuk SAM. 6 anugerah lain turut dipertandingkan iaitu anugerah berita terbaik media cetak elektronik, ulasan berita terbaik media cetak elektronik, laporan khas dan fotografi terbaik melibatkan lebih 200 penyertaan media tempatan. Bagi anugerah atlet terbaik, 5 calon telah disenarai pendek. Mereka adalah jago badminton perseorangan lelaki negara Datuk Lee Chong Wei, Ratu Squash negara Datuk Nicole Ann David, Ratu Tojo negara Pandelela Rinong, atlet wushu Loh Jack Chang dan atlet silat Muhammad Al-Jufri Jamari. Pemenang ditentukan menerusi jumlah undian tertinggi oleh wartawan yang bernaung di bawah SAM. Anugerah akan berlangsung 13 April ini dengan syarikat minuman 100 Plus terus menjadi penaja rasmi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dijangka hadir menyampaikan anugerah. Dalam perkembangan lain, buat julung kalinya, SAM diberi penghormatan oleh Kesatuan Penulis-Penulis Sukan Asia AIPS menganjurkan Kongres Penulis-Penulis Sukan Asia AIPS 2017. Menurut Presidennya Ahmad Khawari Issa yang juga Naib Presiden AIPS, ini merupakan satu pencapaian tertinggi buat SAM. Okey, SAM telah pun diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah kepada Kongres Persatuan Penulis-Penulis Sukan Asia atau AIPS Asia, dan insyaAllah dalam perancangan SAM kami akan menganjurkan Kongres ini pada bulan April tahun hadapan. Ini adalah satu lagi kalau boleh kami kategorikan sebagai pencapaian SAM, di mana kita akan menghimpunkan pucuk pimpinan penulis-penulis sukan Asia daripada hampir 40 negara yang akan berkampung di sini. Kongres dijadual berlangsung April tahun hadapan melibatkan pucuk pimpinan tertinggi Persatuan Penulis-Penulis Sukan Asia lebih 30 negara rantau Asia. Juga bakal menyertai Kongres adalah beberapa wakil persatuan sukan di Asia, antaranya Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan Konfederasi Badminton Asia BAC. Baiklah, sebelum kembali bersama dengan Hanim dan juga Ivan, kita ikuti dahulu ramalan cuaca esok.
Sekian dari saya. Assalamualaikum. Rizal, terima kasih. Kebakaran hutan simpan Kuala Langat Selatan sejak 10 hari lalu suka dikawal berikutan cuaca panas, sumber air yang terhad, kawasan hutan yang luas serta tiada laluan ke kawasan terbabit. Kebakaran hutan yang dilaporkan pada 23 Mac lalu masih belum berjaya dikawal sepenuhnya. Menurut penolong pengarah operasi bomba Selangor Muhammad Sani Harul, kebakaran yang berlaku di tanah hutan gambut juga menjadi cabaran kepada anggota bomba, memandangkan punca sebenar kebakaran sukar dikesan kerana bermula di bawah tanah. Kita dapati kawasan ini agak jauh daripada jalan utama dan kita dapati bahawa kawasan ini juga tidak mempunyai sumber air yang kuat di mana tidak ada kolam dan sebagainya. Jadi kita telah dengan kerjasama dengan GMG telah menggerakkan tube well yang terdapat di kawasan Port 13 di mana kita telah mengepam air di situ bagi tujuan pemadaman. Di samping itu kita juga telah menggunakan eskavator untuk membuat saliran air untuk membuat fire break untuk menyalurkan di kawasan untuk pemadaman. Kebakaran di kawasan hutan simpan Kuala Langat Selatan merupakan kali kedua sejak tahun 2014. Nasional 8 edisi 4 April berakhir di sini. Suara kita, hak kita menyusul. Baik, visual galeri seni dalam laut di Taman Laut Florida Keys yang sebelum ini merupakan kawasan terumbu karang buatan kedua terbesar dunia menutup tirai Nasional 8. Assalamualaikum. Salam sejahtera, saksikan sama.